Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, terlebih dahulu marilah sama-sama kita berniat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Sahaja aku niat beriktikaf di masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masa yang sama, tuan-tuan sekalian, marilah kita isi masa lapang kita pada tengah hari ini. Sebelum masuknya waktu solat fardu Jumaat, marilah sama-sama kita nadah. Kita lapangkan fikiran, tenangkan hati kita, sama-sama kita mendengar sepatah selidah perkongsian daripada hamba tengah hari ini, insya-Allah. Dan insya-Allah tengah hari ini, tuan-tuan, hamba nak kupas sedikit tajuk berkaitan dengan fadilat sedekah. Fadilat sedekah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tajuk bab sedekah ni ramai dah. Para asatizah, para tuk-tuk guru duk kupah. Tapi gitulah kita ni. Kadang-kadang orang royak tanya orang royak ni kita ingatlah. Tapi dah lama kelik rumah, sibuk dengan kerja, sibuk dengan anak-anak, kita jadi tak ingat dah. Sebab tu agama ni, tuan-tuan, dia kena royak sama. Agama yang kena royak sama. Ad-dinun nasihah. Agama ni nasihat menasihati. Agama ni royak beroyak. Tahu belaka dah semaya ni wajib. Tapi bila-bila tahu ramai juga hak jenis tak semaya ban. Tahu belaka dah puasa ke haji ke gapo, tahu belaka dah ni. Tapi bila-bila tahu kita tak buat juga. Sebab tu agama ni kena royak sama, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita masuk ke dalam tajuk berkaitan dengan fadilat sedekah, terlebih dahulu, tuan-tuan, sebagai mukaddimah daripada hamba nak ajak diri hamba dan tuan-tuan hak mana ada sekalian pada dalam masjid ini untuk sama-sama kita muhasabah diri, untuk sama-sama kita renung, untuk sama-sama kita mikir dengan fikiran, mikir dengan hati yang dalam, tuan-tuan. Mikir ke dia? Sama-sama kita mikir, sama-sama kita muhasabah tentang nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, tentang nikmat yang Allah Ta'ala curahkan kepada kita. Terlalu banyak nak kira tak padan. Terlalu banyak nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, daripada sekecil-kecil benda sehinggalah sebesar-besar benda. Tapi perangai kita kalau benda tu belaga angin dengan kita, nikmat lah. Tapi kalau benda tu tak belaga angin dengan kita, wa ima dia ni ujian ke, wa ima dia ni bala ke, sudah kerja dah lah. Bukan nikmat dah. Faham kita lagu tu. Sebab tuan-tuan sekalian, di sebalik ujian, di sebalik bala yang Allah Ta'ala mari, ada nikmat di sana. Ada nikmat di sana. Ada sahabat-sahabat kita, tuan-tuan, diuji dengan kesakitan. Ada sahabat-sahabat kita kena bala yang merupakan anak beranak dia meninggal dunia. Kematian juga merupakan bala, tuan. Tapi kita silap faham, bala-bala ni Tuhan bercira. Dengan asbab kita sakit, kita ingat kepada Tuhan. Dengan asbab ada ahli keluarga kita yang meninggal dunia, kita rajin mai ke masjid. Sebab apa? Hari ni dia mati, esok lusa aku pula akan mati. Maka aku pun kena buat amal banyak. Inilah merupakan suatu nikmat, tuan-tuan sekalian. Dalam banyak-banyak nikmat, ada beberapa nikmat yang cukup besar sekali. Yang pertama, nikmat yang namanya hidup. Hidup ini merupakan satu nikmat, suka boleh hidup ni. Tapi marilah kita muhasabah. Marilah kita renung, marilah kita mikir tujuan apa untuk kita hidup atas dunia ni. Adakah hidup bermakna kita pergi kerja siang malam, pergi pagi kelik petang, pergi petang kelik malam? Adakah makna hidup dengan makan nasi? Adakah makna hidup ni dengan bini, dengan beranak? Itukah makna hidup? Itukah maksud hidup? Tidak sesekali, tuan-tuan sekalian. Kerana makna hidup itu adalah untuk wa'amal banyak-banyak.
Karena makna hidup itu untuk sujud kepada Tuhan yang agung, yang Maha Esa, namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mari ke dunia ni untuk sembah Tuhan. Tuhan buat kita ni untuk sujud kepada Dia. Supaya orang kerja lah. Nak tokai bayar gaji 700, 800, 900 sebulan untuk buat apa? Untuk kerja dengan Dia. Untuk kerja dengan Dia. Pahit ikut suruh. Ha? Hak bahagian naik-naik, hak bahagian nyapuh-nyapuh, bahagian beki-beki. Nak tokai bayar gaji kepada kita untuk buat kerja dengan Dia. Tiba-tiba tokai bayar gaji, dok kita pergi kerja pun dok. Bila-bila kerja dengan tokai ni, pergi kerja dengan tokai lain pula, dok. Kita telah derhaka kepada tokai tersebut. Kalau tokai tu bui tak apa, dok. Mu kerja dengan kawan, lepas tu dia mau tak ada kerja gapo-gapo petang ke malam ke, nak kerja lain ke demo lah. Tu tak ada masalah. Ni, nak royaknya kita dengan Allah. Tokai yang namanya Allah, tokai yang namanya Tuhan ni tuan-tuan, bayar gaji kepada kita yang berupa nikmat, yang berupa hidup, 2 butir mata, 2 keping telinga, yang namanya umur dan yang namanya sehat. Untuk apa? Untuk kita sujud kepadanya. Tapi kita tak sujud kepada Allah. Kita duk cari tokai lain yang namanya dunia, yang namanya pitih. Terekan juga ke dunia siamalan. Siapa kau tak ada masa nak semayang. Terekan juga ke pitih. Terekan juga ke kerja. Nak siamalan. Nak siapa tak ada masa nak buat amal ibadat. Tujuan sebenarnya kita diciptakan oleh tokai kita yang namanya Allah. Maka tuan-tuan sekalian, marilah kita sama-sama muhasabah diri. Marilah kita hitung ke dalam diri kita, nikmat hidup yang Allah Ta'ala bagi ni, kena buat kerja kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena himpun amalan sebanyak-banyaknya untuk kita balik bertemu dengan Allah Ta'ala di akhirat esok. Tak lama dah kita ni nak bawa gapo tuan-tuan. Cuba mikir sedalam-dalamnya. Nak bawa gapo mati esok. Mungkin petani ada di kalangan kita yang akan meninggal dunia. Mungkin petani ada di kalangan kita yang akan pergi untuk selama-lamanya. Mungkin malam ni, mungkin esok, mungkin lusa. Dunia dan segala apa isinya ini, termasuk anak, termasuk bini, termasuk harta, termasuk tanah, termasuk gado-gado, semuanya kita tinggalkan untuk selama-lamanya. Kita kelik dah kita ni. No, tiada apa yang dapat kita bawa melainkan namanya amalan. Tiada apa yang dapat kita bawa ke sana melainkan amal ibadat kita. Hak inilah yang Allah Ta'ala katanya. Maka tengah hari ini, sementara menanti masuknya waktu sembahyang fardu Jumaat, marilah kita tengok tentang suatu amalan. Suatu amalan yang cukup berkuasa. Suatu amalan yang cukup amat bernilai. Tapi jarang daripada kita yang nampak benda ni. No, pada kita ibadat-ibadat ni semayang lah. Pada kita ibadat-ibadat ni pergi Mekah mengaji, tapi beramal orang tak khabar ada satu ibadat, ada satu amalan yang cukup berkuasa. Yang cukup berkuasa namanya sedekah. Mayat duduk dalam kubur tu tuan-tuan. Mayat duduk dalam kubur tu. Siang malam duduk minta nyawa nak hidup semula. Orang mati kubur tu, tapi kita tak dengar lah. Ya Allah, hidupkan aku semula. Ya Allah, bangkitkan aku semula. Allah, aku nak balik. Ya Allah. Mari malaikat tanya, mu nak hidup semula untuk buat gapo? Mu nak hidup semula untuk buat gapo? Maka jawablah mayat-mayat dari kubur ni, wahai malaikat, ya Allah, aku nak sedekah banyak. Aku nak amal sebanyak, aku nak sedekah banyak, ya Allah. Dia tak royak nak semayang. Dia tak royak nak pergi Mekah nak buat umrah ke apa dak. Dia tak royak nak kelip makan nasi ke dunia. Dia tak royak nak kelip bin ke apa dak. Dia royak ke apa dia? Dia royak nak buat amal, dan yang amal itu yang paling penting namanya sedekah. Mayat kubur tu, gege tu. Lebih pada pasal ikan tu. Ya dok. Hak berjerit ada, hak mendengung ada, hak tangisannya lagu man Allahu Rabbi ni. Semuanya pakat nak hidup semula, nak buat amal yang paling berkuasa namanya Allahu Rabbi tuan-tuan. Sedekah ni, dia boleh beranak. Sedekah ni dia boleh beranak. Seria kita isi ke tabung masjid, sedia kita sedekah kok orang. Daripada seria tu orang buat benda-benda molek, beli motor, beli basikal, beli makanan dengan seria tu gapo dia lah kita kata dak. Tapi dia campur dengan pitih lain. Daripada seria tu dia boleh biok. Ni hak kita tak nampak. Ni. Jadi fadilat sedekahnya gapo dia?
Yang pertama, amalan sedekah itu salah satu pintu daripada pintu-pintu syurga. Bahkan ada satu syurga untuk orang yang pemurah. Bahkan ada satu syurga untuk orang yang pemurah, tuan-tuan. Jalan lagi ke syurga ni banyak. Ada jalan yang namanya semayang, ada jalan yang namanya puasa, ada jalan yang namanya haji. Banyak pintu. Dalam banyak-banyak pintu, ada pintu namanya pintu sedekah. Maka kalau kita sedekah dok, nak derma dok, gapo dok, tak boleh masuk ke pintu ni ya. No, tapi kalau tak boleh masuk ke pintu ni, kalau pintu lain yang namanya semayang ada, pintu yang nama zakat ada, pintu yang nama buat baik kau yang ada, tak apalah. Tapi kita lah ni semayang ni garanti kau. Ni pintu yang lain namanya haji mabrur, kita ni garanti kau. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, no, jagalah sedekah kita. Lah ni ramai. Alhamdulillah. Lah ni ramai kesedaran di kalangan ibu bapa kita, berkali dengan ceramah lah. Berkali dengan ceramah, dengan motivasi gapo. Ramai di kalangan ibu bapa kita lah ni buat tabung sedekah subuh. Tabung sedekah subuh rumah dia. Lagu mana dia buat? Dia buat, dia letak tabung so rumah bekas tapuai hok panjang tu, dia tulis sedekah subuh. Maka dia suruh, dia ajar anak-anak bangun pagi-pagi, carilah pitih mana pun, tak kira lah bawah katil ke mana, pitih hok lebih sekolah ke, bubuh dari tabung ni dulu. Bangun pagi ni, mulakan hari dengan sedekah dulu. Allahu Rabbi, tuan-tuan, besar fadilat dia. Dan banyak tabung, jangan duk korek kita pula sebagai ayah, sebagai mak, no. Melainkan kita ambil tabung tu pergi ke masjid ke, pergi ke rumah anak yatim ke. Ni, ajar dan didik anak kita berkenaan dengan fadilat sedekah. Yang keduanya, fadilat sedekah, tuan-tuan sekalian. Sedekah itu adalah sebaik-baik amal. Baik-baik sedekah adalah memberi makan. Amalan soleh ni, tuan-tuan. No. Maka sesiapa yang ambil separuh daripada harta dia, ke orang lain, no, bubuh dalam tabung sedekah ke orang lain, inilah merupakan suatu amalan soleh. Pada diri kita ni, tuan-tuan, pada harta kita ni ada hak orang lain sebenarnya. Ada hak orang lain. Allah Ta'ala kita uji kepada kita dengan harta, dengan kekayaan, dengan kemewahan, no, dengan gaji banyak ke gapo. Sebenarnya dalam hak kita ni yang namanya gaji, namanya rumah, namanya kereta ni, ada lagi yang orang lain. No, maka kita kena buat tubik hak tu bui ke orang lain pula. Sebab tu dalam Islam ni, tuan-tuan, ada satu amalan yang paling hebat sekali. Amalan yang paling hebat namanya zakat. No, tak kira lah zakat gapo, no, tapi nak ayat lah ni zakat di bulan Ramadan. Orang tu harta tu, orang ni harta ni, tapi masuk bulan Ramadan orang pakai waktu bit zakat pula kau. Zakat ni gimana, tuan-tuan? Boleh ke orang susah, boleh ke orang gotu, orang go ni. Nak ayatnya harta kita ni kita share, kita kongsi dengan orang. No, dalam masa yang sama kita ni tidak menjadi orang yang pentingkan diri sendiri. Dalam benda lain tak ada, dalam amalan lain tak ada, tuan-tuan. Hak kita ni ada hak orang lain dalam hak kita ni. Maka dengan kita bersedekah, dengan kita berzakat, kita kongsikan rasa kesyukuran, kegembiraan kita dengan kita menyalurkan sebahagian daripada harta kita, kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang lain. Percayalah, tuan-tuan sekalian, tak ada orang apa-apa kedana kerana sedekah banyak. Tak ada orang sesak kerana sedekah. Berapa orang kat jenis orang sesak kerana sedekah? Ya, amo suka buat contoh, tuan-tuan. Orang kelima terkaya di Malaysia. Namanya Tan Sri Sheikh Mokhtar Al-Bukhari, orang Kedah ni. Ya, klinik dia ada, api elektrik ni, saham dia ada ni TMB, dia ada saham dia. Setiap saat harta dia bertambah sama, setiap saat. Ranking dia di Malaysia ni kadang-kadang duduk nombor 5, kadang-kadang duduk nombor 2. No, nombor 1 atas tu orang Cina lah. Dan Sri Robert Cook gapo ni, toke genting Highland gapo ni. No, tak apalah waktunya. No, ayat yang dia ni, tuan-tuan, harta banyak. Adakah dia ni berasal daripada orang kaya dah? Tak. Melainkan dia jak kecil dia ajar oleh mula mak dia, mula ayah dia tentang cara bersedekah. Kerja biasa ya, buat padi, tapi sedekah padi, sedekah beras, perak, lembu, sedekah lembu. No, harta semakin bertambah. No, kita pelik jadi nyai. Kalau ditabung masjid, kalau pergi tabung mana sedekah kat orang, kita cari hak paling kecil sekali pitih. No, yang namanya RM1, namanya RM5, namanya RM10. Tapi kalau tempat beli supermarket gapo tubik RM50, tubik RM100, tak orang tak gogek.
No, tapi nak waktu bit seria ke tabung masjid, ya Rabbi, payuh lepas belek dalam bit duit. No, terang agak holo 10 riyal, terang agak holo 50 riyal tuan-tuan. Fadilat banyak. Bapa kita mudah sangat buh dari troli barang-barang banyak, 100, 200 teragi kau maiding. No, main-main bayar. Setengah orang tu suatu masa tuan-tuan nama jumpa 3 troli dia beli. 3 troli pula dekat dengan 500 riyal bayar, buruk bayar. Bukan dengan kad dengan bitin, buruk bayar. Berkali tokai kedai runcit ke apa wallahu alam. 3 troli, 3 butir penuh. Allah mudahnya, tak ada mikir kata ni 50 riyal, kira semula agak kad, takut silap kira dak. Tapi nak boleh bubuh ke tabung-tabung kebajikan, tabung anak yatim, nak boleh sedekah ke orang kita jadi pelekkan lagu tu. Bapa no, bapa kita je lagu tu tuan-tuan. Amat tak kata siapa-siapa ni, nak tujuannya muhasabah diri masing-masing. Bapa sangat kita berkira-kira dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Allah Taala tak berkira-kira pun dengan kita. Bila-bila kita semayang lewat, bila-bila kita tak semayang pun ada, tetap boleh makan nasi, tetap boleh duduk bawah belangit Allah Subhanahu Wa Taala, tetap boleh memijak bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Patutnya dengan tak semayang tu lama nak kena panah kilat. No, patutnya dengan tak semayang band, patut dengan tak jemaah tu lama dah kena ya, bala ni. Tapi dok tuan-tuan sekalian ni, nak ayatnya sedekah ini adalah sebaik-baik amalan soleh yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam kubur esok tuan-tuan sekalian akan datang satu bodyguard akan datang peneman kita yang namanya semayang, yang namanya haji, yang namanya zakat, yang namanya sedekah, duk cokoh tepi kita. No, kalau sedekah kita ni molek, sedekah ni kita banyak, maka sedekah inilah akan bela kita di hadapan malaikat yang namanya muka nakir. Malaikat muka nakir duk tanya, no, maka sedekah ni dia bagas sebagai orang sedekah ni oyak, no. Tak sedut tanyalah tuan hamba ni beres belakang ni. Tapi moga kita duk berasa mati ni lama lagi. Ni, sebab tu kita buat tak tahu belakang tu. Ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seumpama sebaik-baik sedekah itu adalah memberi makan. Sebaik-baik sedekah itu adalah memberi makan. Waktu kita ni kalau ada peluang, builah makan ke orang. Kalau ada peluang tak, walaupun benda tu tak banyak, walaupun benda tu sikit, wak kira lah lagu mana, sebab ke dia tuan-tuan. Sebab dia orang makan daripada sedekah kita, dia akan tumbuh menjadi daging. Dia akan tumbuh menjadi daging dalam orang tu. Kita makan ni, separuh pergi ke najis buah-buah ni. Separuh lagi masuk dalam tubuh kita sebagai vitamin. Maka vitamin ni lah akan membentuk daging, membentuk dia sehat ke apa, protein ke apa. Maka daripada kita sedekah tu telah jadi darah daging kepada dia. Allahu Rabbi, besar fadilat ni tuan-tuan sekalian. Yang ketiganya, fadilat daripada sedekah itu sesungguhnya pahala sedekah itu akan menaungi pemiliknya pada alam barzakh, di alam kuburnya. Bahkan pada hari kiamat dibangkitkan esok dan melepaskan dia daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapa-siapa nak tenang duduk dalam kubur, kena sedekah banyaklah. Kubur-kubur ni tuan-tuan bisa menjadi lubang kepada lubang api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, wal iazubillah. Dan kubur juga mungkin akan menjadi taman kepada taman syurga. Duduk dalam kubur ni. Maka duduk dalam kubur tak ada gapo yang kita harapkan melainkan daripada amalan kita. Orang tak boleh tolong dah. Namanya anak, namanya sain sahabat, Tok Imek, Tok Bila, siapa tak boleh nak tolong dah kita. Nafsi dia panggil. Mung aku. Ni sebenar mung aku ya. Ni hak sebenar mung aku ya. Lah ni ramai hak mung aku duduk jiran-jiran ya. Jiran kau bagi mu cara hamu, aku cara aku. Tapi hak sebenar nafsi ni mung aku ni duduk dalam kubur esok. Orang kubur sebelah pun tak boleh tolong kita. Apatah anak hak duduk atas dunia ni. Siapa hak boleh tolong? Amalan kita. Lebih-lebih lagi amalannya namanya sedekah. Jadi siapa-siapa nak tenang dalam kubur esok, siapa-siapa nak bahagia dalam kubur esok, siapa-siapa kubur dia esok nak jadi sejuk, supaya sejuk duduk dalam sejik ni, maka sedekahlah banyak. Jangan duk kira mana rezeki kita mari mana tuan-tuan. Allah Taala bui. Jadi benda tu kalau kita waktu bubuh dalam tabung masjid ke bui ke orang ke, Allah Taala yang jaga rezeki kita. Tak sedap pelik lah. Tak sedap pelik. Kadang-kadang benda ni, sebab tu kita perhati ayat Quran namanya ayat 1000 dinar.
Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. No, ni ayat Quran ni tuan-tuan. Ayat 1000 dinar. Duk baca sama ni, duk doa sama ni. Faham kau maksud dia apa dia? Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, maka akan ditunjukkan kepada dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka diberikan rezeki kepada dia daripada sumber-sumber yang tidak disangka-sangka. Allahu Rabbi. Ada satu cerita tuan-tuan, cerita betul berlaku ni. Ni, seorang hamba Allah ni piti tak ada. Piti adalah dalam 4-5 neria. Lepas wika bini, lepas wika anak gapo? Ni dia pergi kedai makan gapo, dia molek bayar. Bayar gapo? Gaji 4-5 hari lagi, lambat lagi. Maka nengu kita tiba-tiba mari seorang hamba Allah. Tak tahu alik mana. Mari seorang hamba Allah sedekah pitih dia. Bukannya seria, bukannya 2 ria, 200 ria. 200 ria sedekah ni. Gak dia ni pelik. Gak apa ni duit gapo ni? Tak apa, beres. Kau tu pun pakai start motor pun gila lu. Dia pun tak tahu duit ke dia ni. Orang tu pun dia tak kenal duit ke dia ni. Mari mana ni, apa ni? Inilah nak ayat kepada kita tuan-tuan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tidak disangka-sangka. Kalau adik-beradik wa mari, mungkin kita boleh sangka tak. Kalau pun saya wa mari, tak kenal dia ni. Tak tahulah dia tu kenal ke dia ke tak, wallahu alam. Nak ayatnya, nak inilah tuan-tuan, ni bab tu kita ni rezeki kita ada tuan-tuan sekalian. Sedangkan rezeki itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedekahlah banyak insya-Allah, neh. Seterusnya, fadilat daripada sedekah itu, sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan kemurkaan daripada Allah dan dapat memadamkan kepanasan api neraka dalam kubur seksa. Allahu Rabbi. Ni kita tak tahu benda ni, sebab tu kita tak tekanlah mana. No, kita lah ni duk tekan benda hak nampak ya, benda hak nampak, benda hak boleh rasa, boleh jamuh, tekan hak tu ya. Tapi benda hak tak nampak nak tekan, mana tu email. Ni. Tapi hak duk janji ni tuan-tuan, siapa dia? Namanya Allah, namanya para nabi, ni namanya para alim ulama. Janji ini janji Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga ya, alim ulama juga siapa? Maka kita ni tuan-tuan sekalian, sesiapa yang rajin sedekah akan dapat memadamkan kemurkaan Allah. Batu tuan-tuan, sedekah sama sedekah, walaupun banyak walaupun sikit ikut pandailah. Sedekah sama. Kadang-kadang ada sesuatu yang kita buat menyebabkan Allah murka kepada kita. Tapi dengan kita sedekah sama ni dapat memadamkan kemurkaan daripada Allah. Begitu juga dengan sedekah ni tuan-tuan akan dapat memadamkan kepanasan daripada dalam kubur seksa. Duduk dalam kubur ni seringan-ringan seksa kubur tu rusuk kita berselisih. Seringan-ringan seksa kubur tu rusuk kita selisih, dihimpit oleh kubur. Seringan-ringan seksa kubur. Duduk dalam kubur, kita akan rasa juga panas kok mana pun. Kita akan rasa juga, walaupun kita ni orang soleh, akan rasa juga seksa kubur. Cuma berat dengan kuat tu cerita lain. Maka nak selamat daripada benda ni tuan-tuan, gapo dia benda yang perlu kita buat amalan di atas dunia ni. Atas dunia ni kita kena buatnya. Dia mati tak nak buat dah. Sebab tu dia kata mati ni meninggalkan dunia. Dia mati kita tinggalkan dunia ni. Nak, maka nak sembahyang, nak sedekah, nak baik korang, nak gapo masa duduk atas dunia ni. Sebab tu masa diambang sakaratul maut. Diambang kita nak mati ni tuan-tuan, Allah Taala akan bentangkan kepada kita gapo dia benda kita buat atas dunia. Allah Taala akan tunjuk kita juga lagu mana tempat kita duduk di kubur esok. Maka duduk ngak nak mati, duduk ambang sakaratul maut, duduk tengah nazak ni tuan-tuan, Allah Taala akan tunjukkan harta kita. Maka adalah di kalangan kita ni akan menyesal, ya Allah, harta aku ada tak ada nak sedekah, hutang aku ada tak ada nak bayar apa. Masa inilah kita akan menyesal. Allah, kalau tahu gini aku sedekah banyak, aku jual habis, aku ikut orang belaka kalau tahu gini. Sebab di ambang sakaratul maut, siapa yang boleh tolong kita? Namanya amalan. Dalam banyak-banyak amalan, yang paling besar namanya sembahyang dan juga namanya sedekah. Maka daripada sedekah tersebut, kepanasan kita, kepayahan kita berada di dalam kubur akan menjadi ringan berkat daripada kita sedekah kerana Allah Subhanahu wa taala. Sedekah ni tuan-tuan sekalian, kalau kita betul-betul sedekah, dia akan memupuk rasa keikhlasan kita. Semayang ni kadang-kadang orang boleh tengok. Orang boleh tengok setara mana dia semayang, berapa rakaat dia semayang. Tapi sedekah ni kalau kita senyap-senyap,
Nak bubuh dalam tabung senyak-nyak gapo ni akan memumpuk keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak balasan daripada Allah. Kita nak keampunan daripada Allah. Nak tak berharap kau orang lain. Kau ada orang sedekah, berharap kau tu email, suruh tu email buat belanja dia. Tak ada. Nak melainkan dia berharap dengan siapa? Dengan Allah. Ya Allah, aku sedekah 10 riyal ya Allah. Kau ampunkanlah segala dosa-dosaku. Arwah tu guru hamba penuh ayat tuan-tuan, penuh ajar suatu teknik, suatu cara. Nak kita lah ni susah hidup anak ramai. Contohlah ni, kita lah ni duk sakit semua, anak nak masuk U, bini duk berona semua, tok laki duk berona semua, anak tak berapa jadi deh, minta maaf tak royak ke siapa-siapa. Maka lagu mana satu cara doa yang cukup berkesan tuan-tuan? Kita gabungkan sedekah dan juga doa. Kita gabungkan sedekah dan juga doa. Lah ni kita doa, ya Allah, ampunkanlah segala dosa ya Allah. Nak betul dah. Tapi lah ni kita boleh capur. Doa dan sedekah kita buat sekali. Ni cara dia. Lagu mana cara dia? Mana ayat? Ni. Kita ambil duit daripada tabung kita, daripada poket kita, bubuh dalam tabung, sedekah ke orang, duit ke kuih ke apa ikutlah. Nak sedekah ke jiran ke. Dalam masa kita hola onde-onde tu, dalam masa kita hola ayat percik ku, niat dalam hati. Ya Allah, berkat daripada aku sedekah kepada jiran aku ni ya Allah, kau sembuhkanlah bini aku, duk kena barah lah ni ya Allah. Berkat daripada aku tabuh kau tabung masjid ni ya Allah, 50 riyal, 100 riyal ya Allah. Kau luluhkanlah anak aku tengah periksa lah ni ya Allah. Tak akan berlaku keajaiban. Tak percaya buat selalu. Tu tabung tengah gerak tu. Tak percaya buat selalu. Ya Allah, berkat 10 riyal aku sedekah ni ya Allah. Luluh biar boleh kat akulah tenda ni gani ya Allah, tenda kantin sekolah kau gapo. Buat tuan-tuan sekalian. Kau banyak kita nak sumbangkan kepada syariat, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada agama, akan ada balasan yang terbaik daripada Allah Taala. Nak kadang-kadang rezeki ni boleh mari ikut macam-macam cara. Rezeki ni bukan pitih ya weh. Kadang-kadang sihat pun rezeki. Nak orang lain sakit go tu, sakit go ni, kita main panah gapo tak ada gapo satu. Rezeki juga. Kadang-kadang rezeki boleh mari kepada anak-anak yang juru. Orang lain atas sekolah, anak siamalah dengan tuition gapo, anak kita tu negara agama tapi nombor 1 semua. No, anak kita jenis semaya semua contohnya. Rezeki. Yang terakhirnya insya-Allah satu suku deh. Penuh ni. Yang terakhirnya insya-Allah tuan-tuan sebagai pengisian kita pada tengah hari ni, daripada buah kosek kita dengar tazkirah sikit. Yang terakhirnya, sedekah itu adalah sebaik-baik hadiah buat si mati yang paling bermanfaat untuknya di alam kubur sana, dan yang ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan rezeki kerana bersedekah. Nak mak ayah kita mati, adik-beradik kita mati, bini kita mati, suami kita mati ke, satu cara kita nak atas pahala kepada si mati dengan kita sedekah niat atas nama dia. Semayan ni tuan-tuan, kadang-kadang kita semayan, maksud amal kita semayan ni dia sekat dengan gapo lagi semayan kita tu gapo dia hak fardunya lagu mana, semayan tu lagu mana. Kalau kita semayan celak-celuk selalu semayan pun dok gapo lagu mana nak siapa semayan kepada dia. Tak, ataupun kita niat berzikir, zikir pun dok gapo, zikir pun jari-jari dok lagu mana. Tapi kalau kita sedekah tuan-tuan 10 riyal ke 100 riyal, tak ada orang lain tengok, tangan kanan memberi, tangan kiri tak nampak, tak. Maka sedekah itu kalau kita niat yang terbaik akan sapa kepada si mati duduk dalam kubur. Ya Allah, aku sedekah 100 riyal, 50 riyal ni ya Allah, pahala ni kau sampaikanlah kepada orang tua aku hok duduk dalam kubur ni ya Allah. Akan sapa minit-minit tula tuan-tuan. Walaupun pitih duduk dalam tabung sejik lagi. Nak, walaupun onde-onde jiran tak makan lagi onde-onde ayah percik ke apa, sapa selalu tuan-tuan sekalian. Sebab tu kalau kita sayang ke mak dengan ayah, sayang ke pasangan hidup kita, sayang kepada anak kita hak meninggal, sedekahlah banyak niat atas nama dia. Sedekah banyak niat atas nama dia. Ya Allah, aku sedekah ni, nak pahala ni atalah kepada mak aku duduk sana ya Allah. Kalau kita anak yang kena budi, kalau kita jenis anak yang juruh, kalau kita jenis anak yang sayang ke mak dengan ayah, mak dengan ayah pera anak gajah kecil sampai tua geda, nak. Tapi anak dah besar, lupa terus jasa dan pengorbanan mak dengan ayah. Hok duk terguling dalam kubur tu. Nak, mak dan ayah dah amalan dia tak ada dah. Nak, mak dengan ayah pun sekadar boleh buat makan lah ya.
Kita hak duduk atas dunia pun hak lupa terus, hak tak tahu. Kadang-kadang 10 tahun, 15 tahun tak pernah pergi kubur mak ayah. Kadang-kadang 4-5 tahun tak pernah doa ke mak dengan ayah. Nyaya ke mak dengan ayah kita hak duduk di kubur ni. Sedangkan demo pera kita tuan-tuan nyamuk seko pun hambat habis kapung. Mai ketik kita lagi sekolah. Masa ni nak balas jasa dia ni. Masa ni kita nak balas budi dan pengorbanan kedua ibu bapa kita. Jadi bunyilah tu. Sekianlah daripada hamba. Sama-samalah kita muhasabah diri. Sama-samalah kita jadikan amalan sedekah ni sebagai suatu ibadat yang kita duk buat sama, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.